Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini kita ingin bincangkan ataupun kita ingin ulaskan satu lagi isu panas yang sedang bergolak di dalam politik Malaysia, yaitu pertembungan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tajuk besar pada kali ini, isu peruntukan ahli parlimen pembangkang dan sindiran pedas Anwar terhadap Muhyiddin. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Kita akan gali lebih dalam, adakah pembangkang benar-benar ditindas ataupun mereka hanya bermain dengan persepsi? Adakah kerajaan menggunakan peruntukan sebagai alat politik? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya cuba jadi hero jalanan di dalam isu kali ini? Adakah Anda bersedia? Mari kita bongkar bersama-sama. Baiklah, jadi baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak pembangkang, khususnya Muhyiddin, dengan satu sindiran yang cukup tajam, yaitu nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Wah, pedas sungguh kata-kata Anwar ini. Anwar menegaskan bahwa kerajaan sentiasa terbuka untuk berbincang soal peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang, tetapi masalahnya pembangkang lebih suka bising di luar daripada duduk semeja untuk mencari penyelesaian. Menurut Anwar, beliau sendiri pernah berunding dengan kerajaan ketika berada di dalam pembangkang, tanpa perlu membuat bising atau menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Katanya, draft memorandum persefahaman yang mengatur peruntukan kepada pembangkang boleh dipindah sekiranya ada keperluan, tetapi perbincangan mesti akan diadakan terlebih dahulu. Tapi di pihak pembangkang pula, Muhyiddin mendakwa bahwa syarat yang ditetapkan dalam MOU peruntukan ini terlalu ketat, luar biasa, dan seolah-olah memaksa pembangkang untuk tunduk kepada kerajaan. Persoalannya, sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Betulkah atau tidak kerajaan cuba mengawal pembangkang melalui MOU ini, atau ini hanya satu lagi naratif politik untuk menimbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan semasa? Bila kita cakap pasal peruntukan, satu lagi hujah yang sering digunakan oleh pembangkang adalah mereka mengalami kesulitan keuangan kerana tiada peruntukan langsung daripada kerajaan. Tapi Anwar membalas hujah ini dengan fakta yang agak mengejutkan. Setiap ahli parlimen tetap menerima gaji dan elaun yang tinggi sekitar 30 hinggalah ke 40 ribu ringgit sebulan. Jadi, benarkah mereka benar-benar kesempitan keuangan atau ini hanya satu lagi hela politik untuk meraih simpati rakyat? Anwar turut menegaskan bahwa peruntukan kerajaan telah disalurkan kepada rakyat di kawasan pembangkang, tetapi melalui agensi kerajaan dan bukannya melalui ahli parlimen pembangkang. Dengan kata lain, rakyat terus menerima manfaat, cuma pembangkang saja tidak diberikan kuasa untuk menentukan ke mana peruntukan itu harus pergi. Tapi mari kita selami isu ini dengan lebih mendalam. Jika kita lihat sejarah ketika Pakatan Harapan menjadi pembangkang selepas PRU 14, mereka juga menghadapi masalah mendapatkan peruntukan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi adakah ketika itu PH menggunakan alasan ini untuk mengatakan mereka tidak boleh berfungsi sebagai pembangkang? Tidak. Mereka masih berjaya mentadbir negeri-negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang dengan baik walaupun tanpa peruntukan kerajaan pusat. Jadi persoalannya sekarang, adakah pembangkang hari ini terlalu manja dan mahu diberikan pelayanan yang istimewa? Atau adakah kerajaan sekarang benar-benar sudah menggunakan peruntukan sebagai alat kawalan politik? Satu lagi persoalan besar yang perlu kita pikirkan ialah jika pembangkang benar-benar mahu berbincang, mengapa mereka menolak perundingan dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof?
Anwar sendiri beberapa kali mencadangkan agar perbincangan diadakan secara rasmi, tetapi pembangkang memilih untuk membangkitkan isu ini di media dan bukannya dalam bilik mesyuarat. Jadi, adakah ini menunjukkan bahwa pembangkang sebenarnya lebih berminat untuk memainkan sentimen rakyat daripada mencari penyelesaian masalah yang sebenar? Sekarang, mari kita sentuh satu lagi aspek yang kontroversi. Adakah isu ini benar-benar tentang peruntukan atau ada agenda yang lebih besar di sebaliknya? Muhyiddin dan Perikatan Nasional nampaknya coba menampilkan diri mereka sebagai mangsa ketidakadilan kerajaan. Tetapi mari kita renung balik. Sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, adakah beliau memberikan peruntukan yang adil kepada pembangkang? Sejarah menunjukkan bahwa perkara yang sama berlaku. Pembangkang ketika itu juga tidak mendapatkan peruntukan penuh seperti ahli parlimen kerajaan. Jadi, jika itu bukan satu masalah besar ketika Perikatan Nasional berkuasa, mengapakah sekarang ini ia menjadi satu isu yang amat besar bagi mereka? Tambahan pula, kita perlu bertanya, adakah peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang benar-benar diperlukan, atau adakah ia hanya digunakan sebagai alat politik? Jika kerajaan sudah menyalurkan bantuan kepada rakyat melalui agensi kerajaan, apa sebenarnya fungsi peruntukan ini kepada ahli parlimen pembangkang? Adakah ia benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau lebih kepada mengukuhkan kedudukan politik di kawasan mereka masing-masing? Isu ini sebenarnya sangatlah kompleks. Ada pihak yang berpendapat bahwa kerajaan perlu bersikap lebih terbuka dan memberikan peruntukan kepada semua ahli parlimen tanpa mengira parti, demi kepentingan rakyat semua. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pembangkang sepatutnya lebih proaktif dalam mencari jalan untuk membantu rakyat tanpa bergantung kepada peruntukan kerajaan pusat. Yang pasti, isu ini akan terus menjadi medan pertempuran politik antara kerajaan dan juga pembangkang. Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah kerajaan benar-benar bersikap tidak adil kepada pembangkang, atau adakah pembangkang yang sebenarnya coba mencipta naratif bahwa mereka sedang ditindas? Adakah MOU peruntukan ini satu bentuk kawalan politik yang melampau? Atau ini sebenarnya satu langkah yang wajar untuk memastikan kecekapan pentadbiran? Dan yang paling penting, adakah Muhyiddin dan Perikatan Nasional benar-benar memperjuangkan keadilan, atau ini hanya satu lagi strategi politik untuk menekan kerajaan? Kita tahu politik Malaysia ini tidak pernah sunyi dari drama. Setiap kali ada sahaja isu yang dimainkan, dan selalunya kita sebagai rakyat yang terpaksa menilai sendiri mana satu fakta dan mana satu propaganda. Jadi marilah kita bincangkan perkara ini bersama. Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, karena kami ingin tahu apa yang Anda pikirkan tentang isu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY untuk lebih banyak perbincangan politik yang panas, kritikal, dan penuh dengan kontroversi. Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih semua.